Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkataan alhamdulillah itulah yang akan senantiasa mengingati kita bahawasanya kita mendapat nikmat daripada Allah, yang mana melalui daripada kuliah zuhur ini berulang kali saya sudah mengingatkan tidak kepada tuan-tuan, malah kepada diri kita sendiri. Sekalipun Allah Ta'ala akan melipat gandakan usia kita untuk kita beribadah, berterima kasih kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, tidak akan mencukupi usia kita untuk membalas segala apa yang telah dinikmatkan Allah kepada kita. Maka dari hal yang demikian, janganlah kita sia-siakan usia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik dia muda ataupun tua. Apalagi kita sudah sampai usia yang tua, kita senantiasalah bersyukur. Mempergunakanlah masa yang ada untuk kita mencari bekal, di mana bekal itu sangat berharga di dalam perjalanan alam barzah kita. Kerana perjalanan alam barzah sangat panjang, sangat jauh, sedangkan usia kita yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk kita beribadah di dalamnya sangat singkat. Takut-takut, khawatir di dalam diri kita bahawasanya bekal kita tidak mencukupi untuk menempuh alam barzah yang sangat jauh. Maka beruntunglah orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan peringatan sejak daripada usia mudanya, kerana kita tidak terlepas daripada dosa dan hawa nafsu ketika muda. Dan kalau yang muda itu Allah Ta'ala sudah tutup hawa nafsunya dan dia itu senantiasa beribadah kepada Allah, bersyukurlah, kerana itu adalah merupakan anugerah yang besar. Sekalipun ketika kita muda kita nakal dan Allah Ta'ala memanjangkan usia kita sampai dapat kita menempuh usia tua, itu juga seharusnya sangat-sangat diterima kasihkan kepada Allah, kerana sempat Allah Ta'ala memberikan masa untuk kita bertaubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat kita. Maka selanjutnya, untuk menyambung apa yang telah kita berhenti pada minggu yang lalu, iaitu kisah Nabi Isa AS pada ayat 55 surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 55 ini mengatakan bahawasanya, Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Ya Isa, wahai Isa. Kita sudah tahu bahawasanya Isa adalah yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Musa AS, iaitu orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel. Inni mutawaffika. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku telah mematikan kamu. Mutawaffika makna mematikan. Ada ulama memaknakan dia sebagai tidur, kerana tidur itu adalah sahabat daripada mati. Kalau Allah Ta'ala mahukan tidur itu sebagai mati, maka Allah Ta'ala tidak kembalikan roh kepadanya. Tetapi kalau Allah Ta'ala mahukan dia hidup, maka akan dimasukkan kembali roh itu. Ini ada setengah pandangan ulama yang demikian. Tetapi ada yang mengatakan bahawasanya roh tidak akan berpisah daripada jasad sekalipun dia itu tidur ataupun kalau mati baru keluar. Kalau tidur dia tidak keluar. Tetapi makna yang dia memasukkan semula itu adalah dia menahan saja roh itu supaya tidak keluar, dan dia akan tetap di dalamnya sehingga dia sadar daripada tidur. Itu makna mutawaffika yang umumnya di dalam Al-Quran sendiri memaknakan mutawaffika, mematikan kamu. Wa rafi'uka ilayya, maka diangkatlah Nabi Isa kepada Allah. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan Allah Ta'ala membersihkan, mensucikan Nabi Isa AS daripada orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka,
dan Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang mengikut Nabi Isa AS fawqal lazina kafaru, yaitu di atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, sehinggalah sampai kepada hari kiamat. Apa makna allazina tabauka, yaitu allazina tabauka ni ada ulama yang mengatakan bahawasanya ia merujukkan kepada Hawariyun, yaitu sahabat-sahabat rapat Nabi Isa AS. Ada pula yang mengatakan bahawasanya allazina tabauka ni adalah umat Islam sekarang ini yang mempercayai bahawasanya Nabi Isa adalah yang diutus oleh Allah hanya sebagai Nabi, bukan anak Tuhan. Dan Allah Ta'ala menjanjikan fauqal lazina kafaru, iaitu orang-orang Islam senantiasa di atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, sampailah kepada hari penghabisan. Kerana nanti hari kiamat, sebelum menjelangnya hari kiamat, akan ada tanda-tanda besar hari kiamat, di mana Imam Mahdi akan datang, Nabi Isa akan turun, maka di situ tidak akan ada lagi orang kafir. Inilah yang makna artinya, yaitu orang-orang Islam mengatasi orang-orang kafir, kerana kafir tidak akan ada di muka bumi ini menjelangnya hari kiamat, yaitu semua orang akan patuh kepada apa yang telah disyariatkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah kamu semua kembali, fa'ahkumu bainakum, maka Allah Ta'ala akan meletakkan hukum antara mereka fima kuntum fihi tahtalifun, bagi apa-apa yang mereka telah perselisihkan. Apa yang mereka perselisihkan, iaitu orang-orang Yahudi mengatakan bahawasanya mereka telah berjaya membunuh Nabi Isa AS, sebagaimana hasrat hati mereka untuk menghilangkan utusan Allah. Tapi adakah benar? Sebagaimana apa yang telah kita jelaskan pada minggu yang lalu, yaitu kepercayaan orang-orang Nasrani itu sendiri, juga orang-orang Yahudi yang ketika zaman Nabi Isa AS mahukan Nabi Isa itu dibunuh, maka dia telah didatangi oleh seorang anak murid Nabi Isa AS yang dinamakan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah murid yang terpercaya kepada Nabi Isa AS. Ada sebahagian riwayat mengatakan bahawasanya Yudas inilah yang telah mengendalikan semua soal keuangan dan macam mana perjalanan dakwah Nabi Isa AS. Jadi dia itu diibaratkan orang kanan Nabi Isa AS. Tetapi adakah sebenarnya Yudas ini yang dituduh oleh orang-orang Nasrani, yang disebutkan dalam kitab-kitab Injil mereka sebagai seorang pengkhianat, di mana dengan sebab tunjuk dia itu kepada apa yang telah berlaku, di mana tempat persembunyian Nabi Isa AS telah ditemui, dan akhirnya tertangkaplah Nabi Isa AS. Sebagaimana yang kita tahu, kepercayaan orang-orang Nasrani tetap mengatakan bahawasanya yang disalib adalah Nabi Isa AS, bukan orang lain yang diserupai. Ketika itu berlaku demikian. Ketika itu Quran belum turun untuk menjelaskan kedudukan yang sebenarnya, siapa yang disalib ataupun siapa yang mati di tiang salib itu, adakah Nabi Isa ataupun orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana ada sebahagian daripada ulama-ulama agama Islam sendiri mengatakan ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan yang disalib itu bukan Nabi Isa. Jadi apabila Yudas Iskariot ini dituduh sebagai pengkhianat, susunan jalan ceritanya, ketika berkumpul Nabi Isa AS setelah kejadian di mana rusuhan berlaku sampai 1000 jiwa terkorban yang sudah kita jelaskan pada minggu-minggu yang lalu, Nabi Isa dan teman-temannya yang 12 itu berlindung diri di sebuah rumah, yang mana rumah itu adalah milik Sam'un. Kalau kita dalam bahasa Arab dikatakan Sam'un, tapi kalau di dalam bahasa Nasrani dikatakan Simon. Simon ini adalah bekas orang sakit kusta yang pernah disembuhkan oleh Nabi Isa AS, dan beliau menjadi salah seorang daripada pengikut Nabi Isa AS. Dan dia berlindung di situ sampailah satu ketika datang murid dia yang lain yang namanya Nikodemus. Nikodemus adalah orang yang duduk di dalam majlis fatwa Bani Israel yang diketuai oleh Caiaphas. Caiaphas, macam mana penerangan yang lalu, adalah merupakan ulama tertinggi ataupun uskup yang memerintah ataupun yang meletakkan majlis fatwa kepada orang Bani Israel ketika itu. Tetapi Nikodemus telah beriman
kepada Nabi Isa alaihissalam secara diam-diam, yang akhirnya tak ada satu orang pun yang mengetahui bahawasanya dia telah beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, dan dia telah menjalankan peranannya membawa keluar daripada tempat persembunyian Simon penyakit kusta, keluar sampai menyeberangi sungai Kidron, dan di situ Nikodemus telah meletakkan Nabi Isa dan teman-temannya di dalam rumahnya sendiri, iaitu rumah lain, bukan rumah yang tempat dia tinggal. Maknanya dia telah memberikan perlindungan kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan dia adalah orang kerajaan. Nikodemus adalah orang kerajaan, dan dia bersekongkol ataupun dia bersepakat dengan teman yang lain namanya Yusuf Arimatia. Yusuf Arimatia berasal daripada golongan Essina, dan dia adalah seorang tabib yang terkenal dan profesionnya adalah doktor. Jadi dia telah bekerjasama untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di sebuah rumah tempat persembunyian di mana yang sudah kita jelaskan, iaitu Leonardo da Vinci yang pernah melukiskan tentang The Last Supper berlakunya dalam rumah ini. Jadi dalam rumah ini ada 12 orang murid Nabi Isa alaihissalam, dan termasuk Nabi Isa sendiri 13 orang. Jadi selepas Nabi Isa membasuhkan kaki sebagai memberikan syafaat ataupun memberikan sebahagian daripada barakah kepada murid-muridnya, dan dia telah membasuhkan kaki yang pertama murid yang dibasuhnya adalah Yudas itu sendiri. Jadi apabila semua murid-muridnya tertidur selepas daripada makan, ini yang dikatakan The Last Supper, iaitu makan. Habis kisahnya, semua murid-muridnya tertidur. Kemudian tu Nabi Isa telah memberikan satu arahan kepada Yudas. Arahan yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam ini telah disangka oleh sebahagian orang bahawasanya Yudas ini telah mengkhianati Nabi Isa alaihissalam, iaitu dia keluar dengan satu perintah, dengan satu urusan, tapi tak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa kepadanya. Yang akhirnya apabila dia telah bertemu dengan uskup yang namanya Caiaphas itu, dia telah berdialog dengan uskup ini, yang akhirnya berlaku satu pemberian yang dikatakan 30 keping wang perak, ada yang mengatakan 30 keping wang emas, yang akhirnya sudah jadi salah sangka bahawasanya Yudas telah mengkhianati Nabi Isa alaihissalam dan telah menunjukkan tempat persembunyiannya dengan imbalan bayaran 30 keping wang perak ataupun 30 keping wang emas. Ini yang dikatakan oleh Injil itu sendiri, yang akhirnya ada yang mengatakan 2000 tentera dikumpulkan untuk menyerbu masuk di dalam tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tu dia telah memberikan isyarat kepada Caiaphas bahawasanya orang yang aku cium itulah yang dikatakan ataupun yang dikenal sebagai Nabi Isa alaihissalam. Ini daripada version Injil sendiri, Tetapi ada yang lain pula, iaitu daripada pandangan ulama-ulama Islam. Kerana ulama Islam tidak mengatakan bahawasanya ada salah seorang daripada Hawariyun itu berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana ayat yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, ketikanya Nabi Isa alaihissalam minta pertolongan ataupun bertanyakan hal apabila dia merasakan bahawasanya orang-orang Yahudi itu menentang dakwahnya, maka Nabi Isa bertanya kepada Hawariyun, falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ilallah. Ini yang ditanyakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika dia telah merasakan keingkaran Bani Israel untuk menerima dakwahnya. Dia mengatakan man ansari ilallah. Ini sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Dia bertanya kepada Hawariyun itu, siapa yang bakal menolong aku? Kalaupun ada orang yang menganggap bahawa Nabi Isa punya pertanyaan adalah umum, iaitu seruan jihad, dia tidak akan hanya menyatakan seruan itu kepada 12 orang muridnya saja. Walhal ketika dia berkumpul di hadapan Haikal Sulaiman, iaitu di Palestin itu sendiri, dia sudah menguasai crowd, dia sudah menguasai orang ketika itu, dan bila-bila masa saja dia boleh dapat sokongan daripada orang ramai, kerana ada juga yang sukakan Nabi Isa punya dakwah, yang masuk percaya kepada apa yang telah didatangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dia hanya menyatakan permintaan dan pertanyaan itu ditujukan kepada 12 orang muridnya saja, sebagaimana yang jelas di sini mengatakan man ansari ilallah, siapa yang akan dapat menolong aku. Sedangkan itu dia berkata kepada murid-muridnya,
Maka murid-muridnya mengata qala al-hawariyun. Jelas dalam ayat Quran dikata al-hawariyun, bukan pengikut Nabi Isa yang lain. Jadi pertanyaan ini bukan seruan jihad, tapi hanyalah satu kepastian yang diminta oleh Nabi Isa AS daripada murid-muridnya. Siapa yang dapat menolong? Maka mereka kata nahnu ansarullah amanam bila wa syahad bi anna muslimun. Ini jawapan daripada murid-muridnya menyatakan bahawasanya mereka telah beriman dan mereka lah yang akan jadi penolong kepada jalan Allah, beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahawasanya mereka adalah orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan penafian adanya pengkhianatan di dalam sahabat Nabi Isa AS. Jadi apa yang diterangkan oleh Injil kita tolak disebabkan Quran mengatakan demikian. Walau macam mana pun kita akan mengatakan bahawasanya apa yang dikatakan oleh Injil itu hanya satu prasangka, kerana mereka nak mengatakan bahawasanya yang disalib itu adalah Isa AS. Selepas daripada berlakunya pengkhianatan Yudas Iskariot ini, dia menyesal kerana Isa sudah tertangkap. Nabi Isa AS sudah tertangkap dan Nabi Isa sudah dihadapkan kepada Pilatus, iaitu governor Romawi yang memerintah Palestin ketika itu. Jadi apabila dia menyesal, ada yang mengatakan bahawasanya dia bunuh diri, ada yang mengatakan dia menggantungkan dirinya, ada yang mengatakan dia jatuh, kemudian tu ada yang mengatakan duit hasil daripada pemberian yang untuk menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa AS, dia telah berikan tanah. Dia belikan tanah. Ada pula yang mengatakan bukan dia yang beli, tetapi yang beli adalah imam-imam yang di dalam sinagog yang telah menerima kembali wang daripadanya, yang dia itu menyerahkan kembali disebabkan dia sadar bahawasanya dia khianat. Ini hanya apa yang berlaku dalam Injil. Tapi kalau kita berpegang kepada Al-Quran, tidak ada Hawariyun yang mengkhianati Nabi Isa AS. Jadi apa sebenarnya yang Nabi Isa ni memerintahkan Yudas keluar pada malam hari ketika yang lain-lainnya semua tidur adalah atas urusan apa? Adakah atas urusan pengkhianatan ataupun atas urusan bahawasanya dia itu dianggap akan jadi hero ketika itu, mengambil tempat di mana Nabi Isa yang akan dibunuh, dia ambil tempatnya. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad nak keluar berhijrah, siapa yang dia letakkan di tempat tidurnya adalah Sayyidina Ali. Tidak ada siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Begitu juga yang sekarang ini, apabila berlaku Nabi Isa memerintahkan Yudas keluar, adakah Yudas itu dianggap bertempat di Sayyidina Ali ketika Rasulullah nak berhijrah, iaitu dia mengambil tempat untuk memperlindungi Nabi yang disintai, ataupun kalau dia mati, dia anggap dia mati syahid kerana melindungi kebenaran. Jadi di sini yang dikaji oleh ulama-ulama Islam kita, bahawasanya apabila kejadian kematian 1000 orang di dalam rusuhan yang berlaku pada siang harinya dan malamnya Nabi Isa AS tidak sanggup untuk melihat akan adanya kematian lagi. Jadi dia telah memerintahkan Yudas bertemu dengan Kayafas, kamu bawalah dia kemari dan kita akan berdamai. Ini yang telah menjadi kesimpulan research daripada ulama-ulama sarjana Islam kita, iaitu perintah Isa alaihissalam kepada Yudas bukan untuk pengkhianatan, tetapi adalah untuk perdamaian. Tapi berlaku sebaliknya, iaitu apabila Yudas membawa Kayafas bertemu kepada Isa alaihissalam di rumah persembunyiannya, sudah terjadi penipuan yang akhirnya Nabi Isa ditangkap. Nabi Isa yang ditangkap ketika itu mengikut daripada apa yang telah orang-orang Yahudi percaya, kerana yang membawa kepada tempat persembunyiannya adalah murid setia ataupun murid yang paling kanan daripada Nabi Isa AS, iaitu Yudas Iskariot. Ini mengikut pandangan Injil. Jadi mereka yakin bahawasanya apa yang telah mereka tangkap adalah Nabi Isa AS. Nabi Isa dibicarakan menghadap kepada Pilatus, governor Romawi ketika itu, dan apabila governor Romawi ini bertanya kepadanya, adakah kamu ni raja orang Israel ataupun raja Bani Israel? Orang yang dibicarakan oleh Kayafas ni mengatakan, itu engkau yang cakap, bukan aku. Ini jawapan. Jadi ketika itu
Orang yang dibicarakan itu tidak mengaku bahawasanya dia adalah Isa alaihissalam. Dan apabila ditanyakan soalan yang kedua oleh Caiaphas, dia kata, adakah engkau mau menguasai seluruh Palestin ini, iaitu mengambil semula jajahan ini daripada kerajaan Rom? Dia kata, itu yang engkau cakap, itu yang engkau rasakan, tetapi aku tidak mengatakan apa-apa. Jadi oleh kerana dua pertanyaan yang tidak tepat jawapannya, yang tidak dia dapat dengan secara yakin, akhirnya Pilatus menolak untuk menghukum. Yang dikatakan berhadapan dengan dia itu adalah Nabi Isa alaihissalam, kerana dia merasakan orang ini tidak salah. Dia merasakan orang ini tidak mengaku bahawasanya dia adalah Nabi Isa yang mengaku raja, yang untuk merampas kekuasaan Rom daripada Palestin ketika itu. Jadi dia kata dia tak mau menghukum. Yang akhirnya apabila dia tidak mau menghukum, dia dapat desakan daripada uskup-uskup orang Yahudi ketika itu, yang akhirnya akan jadi satu perbalahan besar. Mungkin akan berlaku pertumbuhan darah. Jadi dia tidak mau itu berlaku. Yang akhirnya dia minta satu bijana yang penuh dengan air. Kemudian tu dia cuci tangan sebagai satu simbolik. Dia kata, aku membasuh tangan aku supaya berlepas diri. Tangan aku ni tidak dikotori dengan darah orang yang tidak bersalah. Sedangkan Pilatus sendiri mengatakan demikian. Ini orang Rom yang diperintahkan untuk memerintah orang Yahudi di Palestin. Pengakuan dia ini ada dalam Bible. Tuan-tuan boleh rujuk apa Bible pun ada tentang ini. Kerana ini empat Bible ada menceritakan. Cuma yang cerita Yudas Iskariot itu saja ada beza-beza antara 4 Injil yang ada. Jadi apabila dia telah melakukan demikian, dia serahkan kepada uskup Yahudi bagaimana untuk menjatuhkan hukuman tersebut, iaitu dengan disalib. Kenapa pilih salib? Kerana hukuman salib adalah hukuman kehinaan, iaitu orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang telah melakukan satu perbuatan keji yang dianggap penjenayah besar. Itu cita-cita orang Israel ataupun Bani Israel untuk meletakkan tuhmah besar, fitnah besar kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Kita tahu orang-orang Israel kalau pasal konspirasi, dia nombor satu. Dia boleh buat apa saja untuk menjayakan apa yang dicita-citakan. Orang tak buat pun dia buat, boleh buat macam orang buat. Jadi akhirnya hukuman itu berlaku. Maka dia naikkan tiang, kita potong pendek saja. Dan ketika itu tiang salib itu ada 3, dan dia telah dihukum, iaitu Nabi Isa telah dihukum salib dengan 2 orang banduan lain, iaitu di kiri kanannya dan Isa di tengah-tengah. Ada yang mengatakan 2 di sebelah kanannya dan dia itu adalah tiang yang ketiga. Jadi apabila dia disalib dengan 2 banduan lain, 2 banduan lain ini belum mati ketika diisytiharkan bahawasanya Nabi Isa telah wafat. Kerana kebanyakan orang yang disalib makan masa sangat panjang, dia tidak mati immediate. Jadi apabila dia mati kering, iaitu mati kerana tersiksanya di atas tiang salib itu, bagi orang-orang yang mengetahui keadaan mati itu sebenarnya, dia akan putuskan urat keting. Urat keting itu adalah urat di belakang tumit. Atas tumit itu ada satu urat. Jadi kalau urat itu dipotong, dia takkan boleh berjalan lagi. Itu urat yang paling vital tentang apa, macam mana orang boleh jalan kerana urat itu. Tapi kalau urat itu sudah dipotong, dia tak boleh jalan lagi. Jadi untuk memastikan dia itu mati benar-benar, urat ini akan dipotong atau kakinya akan dipatahkan. Itu memang cara salib itu dijalankan pada zaman itu, pada masa itu. Tetapi ketika Nabi Isa disalib, iaitu berlakunya pada hari Jumaat pukul 12 tengah hari, dan pukul 3 telah diberitakan bahawasanya Nabi Isa telah wafat di tiang salib. Kemudian tu tentera Rom tidak potong kaki dia, tidak patahkan urat ketingnya dan tidak patahkan kakinya dan tidak potong urat ketingnya, tetapi dia telah menikam Nabi Isa alaihissalam dengan tombak melalui rusuknya yang tidak sampai kepada jantung. Tetapi ketika ditusuk dengan tombak itu, keluar air, keluar darah dan air. Jadi apabila keluar darah dan air, ini menunjukkan orang itu masih hidup, hanya menyerupai kematian saja. Ini yang disebutkan di dalam
di dalam Bible. Kemudian tu apabila Raja Pilatus mendengar perkhabaran Nabi Isa AS telah wafat di tiang salib hanya dalam masa 3 jam saja, dia berkata tidak memungkinkan dia mati. Barangkali dia belum mati lagi, tetapi oleh kerana orang Yahudi ketika itu sudah memastikan bahawasanya Nabi Isa telah wafat, maka sahabat 2 orang tadi yang kita sebut namanya iaitu Yusuf Arimatia dan Nikodemus ni datang bertemu dengan Pilatus. Datang bertemu dengan Pilatus, dia kata besok hari Sabtu adalah merupakan hari mulia orang-orang Yahudi, dan kalau hari mulia mereka iaitu hari ibadah hari Sabtu, tidak sepatutnya ada mayat, apalagi mayat itu adalah bekas daripada yang dihukum akan berada di atas muka bumi ini. Jadi Yusuf Arimatia berserta dengan Nikodemus jumpa dengan Pilatus, minta diturunkan jenazah, ya, ini dikatakan sebagai sangka mereka mati, turunkan Nabi Isa AS. Kemudian tu telah dibawa ke rumah Yusuf Arimatia. Di situ mereka telah buat satu kain kapan besar, dan semua luka-luka yang ada di tubuh Nabi Isa AS dibaluti dengan rempah ubat, ya, dengan rempah ubat dan dengan minyak mir. Minyak mir ni adalah bahasa Nasrani itu sendiri, tetapi di dalam bahasa Arab adalah daripada pohon yang namanya libanat. Saya sudah jelaskan pada kuliah yang lalu, dan orang Arab sendiri mengatakan minyak ini adalah minyak mur. Minyak mur ini ada jual sekarang ni, tapi sangat mahal, ya. Dan kalau yang original tu nak kat Singapura pun tak ada. Saya pernah nak cari sampai Australia, saya pesan orang kerana saya nak tahu apa minyak mur tu. Minyak mur ni adalah baik untuk ubat-ubat sakit ataupun sakit-sakit kulit ataupun sakit-sakit luka. Jadi dia campurkan dengan minyak mur ni, kemudian tu dengan rempah-rempah perubatan yang lain, maka dibalut pada seluruh tubuh Nabi Isa yang luka-luka. Kemudian tu dibungkus dengan kain kapan dan disimpan dalam satu gua, tidak dikebumikan mayat ini, ya. Kemudian tu lepas daripada 3 hari datang Simon. Ada yang mengatakan yang datang itu Petrus, iaitu salah seorang daripada Hawariun. Maka apabila dia datang ke gua itu, dia lihat Nabi Isa sudah tidak ada. Yang ada hanya tinggal kain kapan, dan kain kapan ini masih sampai sekarang pun ada, yang disimpan di satu muzium yang dikenal dengan Shroud of Turin, di Rom. Sampai sekarang pun ada pengkajian dibuat tentang kain kapan ini. Mereka telah mendapat satu gambaran ataupun satu image daripada kain kapan ini, iaitu wajah Nabi Isa AS, seluruh jasadnya, bodinya sekarang pun melekat pada kain kapan tersebut, yang mana kain kapan itu pernah dibalut kepada Nabi Isa AS. Ini yang dikatakan, apa yang diceritakan bahawasanya yang disalib oleh orang-orang Yahudi adalah Nabi Isa AS. Walaupun sangka mereka Nabi Isa sudah wafat, tetapi sebenarnya tidak wafat, sebagaimana yang telah dikatakan ditolong oleh Yusuf Arimatia, dan sampai ada bekas kain kapannya sekarang. Dan persoalannya sekarang, di mana Nabi Isa AS? Adakah dia meneruskan dakwah dia ketika itu, ataupun ada tanda-tanda dia dimakamkan? InsyaAllah nanti kita akan cerita bahagian itu. Jadi apabila dikatakan mutawaffika dalam ayat ini sendiri, Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku mematikannya. Kalau kita ambil ini sebagai mati, misalnya kata kita ambil ini mutawaffika, kita kata Allah Ta'ala telah mematikan Nabi Isa AS. Pada ayat lain iaitu surah An-Nisa ayat 157, ayat ini juga ada menjelaskan tentang sama ada Nabi Isa mati atau tidak mati. Kemudian wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, berkata mereka iaitu orang-orang Yahudi, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih anak Maryam, Rasulullah, iaitu Rasul Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa ma qataluhu, tiadalah mereka itu membunuh Nabi Isa, wa ma salabuhu, dan tiadalah mereka itu menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapinya diserupakan seseorang bagi mereka.
wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, dan sesungguhnya mereka bersalah-salahan, berselisih pandangan, dan mereka itu di dalam keraguan. Ini yang diterangkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, menunjukkan bahawasanya yang disalib bukan Nabi Isa. Kalaupun mengatakan dia mati di tiang salib juga bukan Nabi Isa, kerana ayat ni jelas mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah Ta'ala mengatakan mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Hanya walakin syubbiha lahum, Allah Ta'ala menyerupakan bagi mereka seorang yang punya wajah serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita ambil kata walakin syubbiha lahum, akan tetapinya Allah Ta'ala menyerupakan seseorang bagi mereka. Dan tadi kita sudah bincangkan bahawasanya yang dituduh menyerupakan Nabi Isa alaihissalam adalah Yudas Iskariot. Sudah di research, sudah dibuat kajian bahawasanya Yudas tidak mungkin mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Jadi siapa sebenarnya yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam, ataupun siapa yang diserupakan oleh Allah Ta'ala untuk menggantikan tempat Nabi Isa alaihissalam? Sekarang logiknya kita fikir, kalau Allah Ta'ala nak menyelamatkan seseorang, adakah Allah Ta'ala mengambil orang baik untuk dijadikan korban menyelamatkan orang yang Allah Ta'ala nak selamatkan? Logik atau tidak logik? Kita kata Yudas Iskariot telah berkhidmat kepada Nabi Isa AS sebagai sahabat yang dipercayai, kerana itu adalah merupakan anugerah Allah kepada Nabi Isa sebagai teman. Kemudian tu Allah Ta'ala kata, aku nak menyelamatkan Nabi Isa AS, aku kena korbankan kau. Adakah ini pekerjaan adil bagi seorang? Kalau kita sendiri pun sebagai seorang pemerintah, adakah kita mengambil orang baik sebagai korban untuk menyelamatkan orang yang untuk kita selamatkan? Dalam pandangan ulama-ulama mengatakan perbuatan tersebut tidak layak bagi seorang Tuhan ataupun bagi zat Allah, kerana Allah Ta'ala akan menyelamatkan kedua-duanya sekali, itu mengikut apa kekuasaan yang Allah Ta'ala mampu untuk melakukannya. Jadi Yudas bukan pengkhianat, dan Yudas juga bukan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa AS. Jadi siapa sebenarnya yang diserupakan? Sebagaimana dalam ayat ini, walakin syubbiha lahum. Kita tak sambung sekarang lah, kita sambung minggu hadapan insya-Allah, ya. Jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.